Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Firman Firdaus bin Muhammad Rozi dan saya daripada program Antropologi dan Sosiologi 23. Bagi kelas keselamatan dan alam cyber adalah citra yang telah diwujudkan oleh UKM. Ini bertujuan untuk memberi penerangan serta pendedahan kepada pelajar tentang isu keselamatan berkaitan alam cyber. Sepanjang saya punya pembelajaran sepanjang 14 minggu bersama Dr. Anan di kelas keselamatan dan alam cyber, saya mendapat pelbagai pengalaman, pengetahuan dan kelebihan sepanjang mengambil program ini. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Anan kerana telah memberi saya tunjuk ajar dengan begitu banyak ilmu sekali. Saya mendapat banyak pengalaman berkaitan keselamatan dan alam cyber. Selain itu juga saya mendapat pendedahan dengan pelbagai jenis masalah sosial berkaitan media sosial. Antara pengalaman yang saya dapat daripada kelas ini adalah saya dapat mengetahui pelbagai jenis kesalahan di media sosial seperti sexting, scammer, makau scam dan banyak lagi. Selain itu, selain itu saya juga dapat cara untuk mengatasi dan untuk menangani masalah keselamatan dalam cyber. Kerana pada masa kini, masalah alam cyber adalah masalah yang sering berlaku dalam hidup kita. Jadi sebagai pengguna media massa, kita harus mengetahui apakah langkah dan kaedah untuk mengatasi isu ini. Antara isu yang sering berlaku dalam hidup kita adalah penipuan online. Kerana kita sebagai pengguna seringkali membeli barangan online. Jadi penipuan online itu lebih terdedah dalam kehidupan kita sehari-harian. Oleh itu, dengan kelas keselamatan dalam cyber, kita mendapat sedikit pengetahuan untuk mengatasi atau mengenangani jikalau kita mengalami masalah seperti ini. Antara kebaikan yang saya dapat dalam kelas keselamatan dan alam cyber adalah saya dapat mengetahui pelbagai jenis penipuan serta kes jenayah berkaitan media sosial, dan saya dapat mempelajari pelbagai jenis akta dan undang-undang berkaitan kesalahan alam cyber ini. Jadi antara yang saya dapat, jika kita ditipu ataupun menjadi mangsa penipuan scammer di alam cyber, dengan kelas ini kita dapat pelbagai cara untuk menangani masalah ini. Antaranya kita membuat laporan kepada polis, membuat penyelidikan sendiri berkaitan penjual, kita membuat penyelidikan serta data-data berkaitan penjual, kita dapat pengetahuan yang lebih. Jadi kita tidak kepada lebih terpencil, kita lebih terbuka dalam pembelian online ni. Kerana masalah pembelian online ni penipuannya sangat tinggi. Jadi dengan mengambil kelas keselamatan alam cyber ni, sedikit sebanyak memberi kita pengetahuan cara menangani dan mengatasi. Selain itu, pengetahuan yang saya dapat adalah saya dapat mempelajari pelbagai jenis penipuan, pelbagai jenis jenayah yang terdapat di dunia yang nyata, yang terutamanya dalam media sosial. Kerana kita sebagai pengguna media sosial, kita terdedah menjadi mangsa atau pemangsa. Sepertinya kita jadi mangsa, kita mungkin menjadi mangsa secara tidak sengaja, seperti membuli, memberi kata-kata kesat, mencaci. Itu adalah satu kesalahan alam cyber. Itu merupakan kesalahan yang kita tidak nampak. Tapi setelah kita mengambil kelas keselamatan alam cyber, kita telah jelas bahawa sepanjang kehidupan kita, kita turut melakukan kesalahan. Hai, Assalamualaikum. Ini adalah video untuk laporan program Janji Manis Akhirnya Menangis. Untuk program Janji Manis Akhirnya Menangis yang dijalankan oleh pelajar keselamatan dan alam cyber, program ini bertujuan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang kebaikan dan keburukan alam cyber, seterusnya memberi kita pengetahuan serba sedikit
tentang penggunaan alam cyber dan memberi kita pengajaran dan kebaikan tentang kes-kes penipuan agar kita mendapat iktibar daripada setiap kejadian yang berlaku. Panel pertama iaitu Encik Azmi daripada Cyber Security. Dia menerangkan tentang peranan cyber security Malaysia, iaitu dalam media sosial ataupun ruangan cyber. Tugas cyber security adalah mereka ditugaskan untuk menjaga ruang cyber di Malaysia. Iaitu mereka juga turut memberi lesen-lesen kepada syarikat-syarikat di Malaysia, syarikat-syarikat multimedia. Selain itu, mereka turut yang menyekat setiap laman web yang tidak berkenaan seperti pornografi. Semuanya adalah tugas cyber security. Jadi Encik Azmi telah memberi sikit pendedahan tentang peranan cyber security. Bagi pandangan beliau, di dalam program beliau menyatakan bahawa penipuan 70% daripada mangsa penipuan adalah wanita. Beliau menyatakan bahawa wanita adalah golongan yang mudah tertipu. Dari situ mereka membuat satu kajian bahawa penipuan berlaku disebabkan golongan wanita kerana golongan wanita adalah golongan yang kerap membeli belah. Jelaslah bahawa mengapa penipuan lebih 70% adalah golongan wanita menjadi mangsa. Bagi panel yang kedua iaitu DSP Yap Yok Peng daripada Bukit Aman, beliau dijemput adalah kerana bidang kes beliau adalah berkaitan gadget dalam cyber. Jadi beliau adalah calon yang tepat untuk mengulaskan berkaitan jenayah alam cyber. Antara yang beliau terangkan adalah beliau telah menguruskan kes-kes jenayah berkaitan komputer, alam cyber, gadget dan kesalahan laku di media sosial. Segala kes berkaitan media sosial adalah di bawah tanggungjawab beliau. Selain itu, seperti penipuan seperti African Scam, Macau Scam, penipuan cinta, pornografi serta lain-lain lagi di bawah tanggungjawab beliau, di mana beliau adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan. Dalam kes yang beliau lakukan, beliau telah menyatakan dapat 70% mangsa penipuan alam cyber di media sosial adalah golongan wanita. Beliau berdapat bahawa wanita adalah golongan yang mudah tertipu kerana mereka adalah golongan yang tertarik dengan pelbagai penawaran. Jadi mangsa menggunakan pelbagai helah untuk menarik wanita. Pemangsa telah menggunakan pelbagai helah untuk menarik wanita. Di dalam siasatan beliau, dia menyatakan dapat sedikit penurunan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini beliau menyatakan bahawa penurunan berlaku oleh kerana pelbagai akta dan peraturan yang telah dijalankan bagi menangani masalah ini, seperti menyekat laman-laman web atau membuat hebahan ataupun iklan tentang jenayah. Itu jelaslah bahawa penjenayah telah berkurangan dalam melakukan kesalahan. Jadi kes penipuan ataupun berkaitan gadget komputer ini dapat diturunkan pada tahun ini. Seterusnya, panel ketiga yang panel terakhir adalah panel daripada MCMC. Tugas mereka lebih kepada telco ataupun syarikat telekomunikasi, di mana mereka adalah syarikat yang memberi lesen atau penaran kepada syarikat komunikasi seperti Maxis, Celcom dan Digi. Jadi segala penipuan atau kesempatan yang diambil oleh syarikat telco yang dilakukan kepada pengguna boleh membuat aduan dan laporan kepada MCMC. Kerana pada masa kini sering berlaku masyarakat atau pengguna ingin menukar pelan, mereka terpaksa dikenakan cas yang lebih atau bil yang lebih. Ini adalah dikatakan sebagai syarat atau terma dan membuatkan pelanggan jadi tertekan. Kerana kes ini sering berlaku oleh kerana mungkin disebabkan syarikat telco menganggap pelanggan ini tidak setia. Oleh itu mereka mengenakan cas yang tinggi pada pelanggan sebelum mereka membukakan pelan. Jelaslah bahawa ini adalah satu kesalahan yang berlaku dalam kalangan dengan masyarakat. Jelaslah tiga-tiga panel yang dijemput, iaitu daripada cyber security,
MCMC dan PDRM menjelaskan tentang kebaikan dan kesan serta sedikit input tentang alam cyber. Sedikit sebanyak memberi kita pendedahan dan kebaikan agar kita lebih berhati-hati. Itu sajalah saya punya video refleksi dan laporan. Sekian, terima kasih.